Dalam keadaan gelap gelita, pasukan polis meredah sampah sarap yang masih bertaburan di atas jalan akibat banjir bagi memburu si panjang tangan. Taman Sri Muda Shah Alam yang dihuni kira-kira 16,000 penduduk antara 210 lokasi terjejas akibat banjir pada 17 Disember lalu. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara antara badan utama yang dikerah untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Air banjir di kawasan Sri Muda ini pada hari keempat dilaporkan semakin surut. Namun hujan lebat seawal jam 3 pagi pada hari kelima menyebabkan kenaikan sedikit paras air di kawasan ini. Dan setakat hari kelima ini, 10 kematian telah dilaporkan berlaku di kawasan ini. Setakat pagi ini, 48 mangsa dilaporkan terkorban, termasuk 3 kanak-kanak, manakala 5 individu masih dikesan dalam tragedi banjir di Selangor, Pahang dan Kelantan. Ketika negara dilanda musibah banjir, ada segelintir individu yang mengambil kesempatan untuk melakukan jenayah seperti memecah masuk premis dan mencuri barang bukan keperluan asas. Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, pihaknya telah membuka 13 kertas siasatan dan 43 suspek telah ditahan termasuk 3 wanita. Ada yang mengatakan bahawa mereka terdesak dengan bekalan makanan terputus. Ada yang mengatakan bahawa mereka mengambil itu bukan untuk keperluan mereka, bahkan untuk diagih-agihkan kepada orang ramai. Semua pusat-pusat kawalan tempat kejadian ini telah pun disediakan dengan bekalan-bekalan makanan yang mencukupi, yang di mana semua orang boleh datang untuk mengambil bekalan mengikut keperluan masing-masing. Pasukan cantas juga ditubuhkan oleh Tan Sri Akril Sani bagi mengekang kejadian jenayah daripada terus berlaku di 7 negeri yang terjejas akibat banjir. PJRM juga telah meletakkan sejumlah 30 tim cantas melibatkan 120 anggota, pegawai dan anggota bagi tujuan untuk memastikan bahawa kejadian-kejadian sedemikian tidak lagi berulang. Kedai runcit ini yang telah beroperasi sejak 2 tahun lalu antara yang dipecah masuk ketika air banjir masih diparas dada. Mangga pun tadi pun memang ada kat bawah lagi. Ini pun di kopak. Selain makanan pun hilang, TV pun hilang. Oh ada orang rembat juga TV, duit semua hilang. Apa nama peti besi yang diikat pun, yang tempat kaunter pun dia orang hilang. Mesin pun hilang. PC pun tinggal satu je tu. Tahu dah kawasan dia? Untuk peti sini. Untuk mesin duit sini pun Besi-besi. memang kata duit memang tak tinggal lah. Ini perkara kan? Dalam 8,000 lah. 8,000 juga Lain pula kisah di kedai runcit ini apabila pekerjanya yang berusia 26 tahun turut dipukul oleh sekumpulan pencuri gara-gara menghalang mereka daripada terus memasuki permis. Diorang datang, diorang buka, saya cakap jangan buka, ini diorang pecah lah, macam hantam kasih semua, kasih buka lah. Lepas saya cakap jangan buka lah, tolonglah. Lepas diorang tak dengar sebab orang yang saya ambil video. Lepas diorang suruh ambil saya punya handphone, dengan saya pukul saya. Di sakit sini lah diorang kasih sini. Selain itu, jenayah curi dan pecah kenderaan juga dikatakan berlaku seperti yang menimpa pesara berusia 63 tahun ini. Hari ini saya datang, dari sana saya nampak cermin semua pecah. Dia punya roofing semua sudah kena hancur. Tu semua dia kena hancur macam tu. Macam ini dia. bukan sebab banjir pecah ni. Bukan. Mesti ini orang mesti ada buat benda dia kasih pukulkan atas kereta saya. Ini bukan orang langgar ke apa, tak ada. Kalau langgar pun tepi Tapi tepi semua selamat, tak ada apa-apa. Itu dia pukul dari sini.
Dinding semua dia pukul. Sekarang saya kena tunggulah dia punya towing tu. Saya tengah telefon, dia kata orang insurans yang paling dulu itulah saya kena tunggu kawan dia sampai baru kena bawa towing lah. Pihak polis turut menyiasat pemandu-pemandu lori tunda yang datang ke kawasan ini bagi mengelak kes kehilangan kenderaan. Susulan kes yang tular itu, seorang pemandu lori tunda telah direman 2 hari kerana cuba mencuri kenderaan di Seksyen 23 Shah Alam. Sementara itu, gelagat pemandu lori tunda untuk menarik kereta milik lelaki kurang upaya yang bisu ini mencurigakan pihak berkuasa. Macam mana you boleh nak tahu kita ni? Owner contact dari call pun ada. Dua-dua sekali lah. Mana call? Dia tak ada cakap. Dia memang ada adik dia call saya dulu. Okay. Lepas tu kita So ni nak bawa pergi mana kereta ni? nak bagi Sentosa Kelang. So dia akan ikut sekali lah. Ikut So make sure yang dekat tempat betul lah. tempat yang betul lah. Rondaan yang dilakukan oleh pasukan cantas dilakukan secara 24 jam, khususnya di kawasan hotspot yang dilaporkan berlakunya kejadian pecah permis. Gelap gelita. Beginilah keadaan dan suasana pada waktu malam di beberapa kawasan rumah kedai di Taman Sri Muda ini kerana masih belum mendapat bekalan elektrik dan pasukan cantas mempergiatkan dan memperkasakan operasi dan pemantauan khususnya di kawasan ini kerana ia menjadi tumpuan si panjang tangan untuk mengambil barang yang bukan keperluan asas seperti barang elektronik dan juga minuman keras. Dan setakat ini 4 laporan polis mengenai pecah kedai telah diterima oleh pihak IPD Shah Alam. Turut padang menyertai operasi dan rondaan jam 9 malam ini ialah Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Baharudin Mat Taib. Bila kita nampak rumah yang gelap-gelap macam ni, kita kena buat rondaan. Kita ingin mencegah supaya kes-kes pecah rumah tidak berlaku. Dan kita juga melihat kenderaan-kenderaan ditinggalkan di tepi jalan. Kita berharap dengan adanya tim cantas di lapangan, kita boleh mencegahlah. Saya telah menggerakkan MPV saya, petrolkar saya ke lokasi-lokasi. Sebab sebelum ni MPV tak boleh masuk. So hari ni bila keadaan jalan raya dah kering, so MPV dah mula masuk. Shift saya ada 2 MPV untuk membuat rondaan cegah jenayah khususnya di kawasan yang terbabit dalam banjir baru-baru ini. Lokasi rondaan turut tertumpu di kawasan perumahan yang merangkumi lebih 4,000 buah kediaman di Taman Sri Muda. Sebagai neighbor, kita sama-samalah menjaga keselamatan rumah-rumah neighbor kita lah. Kalau ada rumah-rumah nanti yang ditinggalkan sebab masa-masa masih ada lagi di PPS. Dan ada yang setengah tu pergi tidur rumah family members, rumah keluarga lain. So dia orang tinggal rumah. So rumah-rumah ni kita khawatir. Takut orang lain pecah rumah. Kereta-kereta pun ditinggalkan. Takut nanti kereta pun hilang. Bersama-sama dengan pihak polis untuk membantu kita orang. Tapi hari tu ada 5 orang datang ke sini. Dia sulur dekat Kimi ni. Dia orang nak tengok ada apa barang dekat dalam. Hargalah. So kita orang bila dekat sulung dia orang tunduk dah pergi dekat belakang lagi dah. ACP Baharudin juga berharap agar penduduk yang telah kembali ke kediaman mereka untuk menjadi mata dan telinga pihak polis dalam mengekang jenayah di taman perumahan ini. Berdasarkan kepada rondaan kita pada malam ini, keadaan dapat tenang, aman dan terkawal. Kita telah juga menggunakan elemen-elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan pihak polis dalam mencegah jenayah. Maksud di sini, kalau ada lah aktiviti-aktiviti yang mencurigakan, please inform pihak polis untuk pihak polis dengan ramai yang ada di lapangan ni boleh ke lokasi untuk membantu masyarakat, insyaAllah.
Individu yang memecah masuk premis dan mencuri harta benda milik mangsa banjir akan diburu pasukan cantas dan seterusnya dihukum mengikut perundangan sedia ada. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.